Din, Betrina Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Thumma ila khususan ruh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala alaihi wa qaddasallahu sirruh. ثم إلى خصوص روح العالم العلامة الشيخ أحمد فهمي ابن زمزم البنجري الندوي المالكي رحمه الله تعالى عليه وقدس الله سره. ثم إلى خصوص روح العالم رباني شيخي وشيخنا أبو ياب بخير الأنوار ابن الشافعي حفظه الله تعالى ومتعنا الله بصحته. ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبنية القبول وحصول المأمول وبنية الشفاء من كل الأمراض وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة وبنية فوز بحسن الخاتمة عند الموت. أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا إخلاص فيه وعمل به ونشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ظاهرنا مزينا بالشريعة وباطننا محلى بالطريقة كي تشرق علينا أنوار الحقيقة واجعل معاني شجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله ثابتة راسخة في قلوبنا وأسرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan limpah kurnia daripada Allah, dengan taufik serta hidayah daripada Tuhan, kita dipertemukan kembali di dalam majlis pengajian kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah al-bari wa qadasallahu sirruh.
Moga-moga amal-amal yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikirakan sebagai amal yang soleh, dapat jadi bantuan, bekalan dan pertolongan kepada diri kita sendiri di hari akhirat kelak. Muslimin muslimat yang saya muliakan, sambung pengajian kitab Ayyuhal Walad, muka surat 54. InsyaAllah dia nak. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, kemudian, yakni setelah kita mengetahui 4 perkara yang mesti kita tinggalkan, iaitu perkara yang pertama, jangan kita bertengkar dengan seseorang pun dalam apa jua masalah, kerana pertengkaran tu mengandungi dosa dan kemudaratan dia lebih besar daripada kebaikan. Tambah-tambah kita nak pelihara raya ni kan, bertengkar saja. Kemudian ketahuilah pula bahawasanya penyakit jahil, yakni bodoh itu terbahagi kepada 4 perkara. Apabila kita tahu jangan bertengkar, terutamanya bertengkar dengan orang yang jahil, kita pula nak tahu, nak mengaji tentang kejahilan. Kejahilan ni ada 4 perkara, dan hanya 1 perkara sahaja daripada jahil tu yang dapat diubati. Daripada 4 kejahilan tu, 1 saja yang boleh berubat, yang boleh buang, dan 3 lagi sudah tidak dapat diubati. Selebihnya baki yang 3 tu tak boleh diubati. Orang tu kalau terkena 3 kejahilan lagi tu, dia akan mati dalam keadaan jahil tu. Dia akan mati dalam keadaan jahil tu. Harapan nak masuk syurga tu payahlah. 0.1% harapan nak masuk syurga. Tilik pada kejahilan dia lah, bukan tilik pada rahmat Allah. Kalau tilik pada rahmat Allah besar besar. Sebab itulah kita kena faham 3 kejahilan yang tak dapat diubati ni, supaya diri kita tak ada benda ni. Dan umat akhir zaman kebanyakannya bersifat dengan 3 kejahilan yang tak dapat diubati ni, umat zaman kita. Sebab tu tak berubah. Buat pilah apa pun, mai bulan puasa, lepas puasa, tak berubah. Pi umrah, balik umrah, tak berubah. Pi haji, balik haji, perangai duduk macam tu. Pasal apa? 3 kejahilan ni dah ada pada diri dia. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, adapun 3 penyakit jahil yang tidak dapat diubati itu. 3 penyakit jahil yang tak boleh diubat itu ialah, pertama, orang jahil, orang yang bodoh, yang bertanya, dia bertanya dan menimbulkan masalah kerana didorong oleh sifat hasad, dengki ataupun marah. Kejahilan yang timbul daripada hasad, dengki yang ada dalam hati dia, ataupun sifat marah yang ada dalam hati dia. Yang ni tak akan dapat diubati. Dia dengki ke orang dengan kelebihan seseorang, ataupun dia marah kepada seseorang, maka dia pun bertanya dengan beberapa soalan. Pertanyaan dia terhasil daripada dengki, terhasil daripada marah, bukan untuk menghilangkan kejahilan dia. Maka yang ni tak dapat diubati. Orang yang seperti ini, jikalau engkau berikan kepadanya jawapan yang paling baik dan yang paling fasih dan yang paling nyata, maka sebenarnya jawapan itu hanya menimbulkan kemarahan dan permusuhan serta kedengkiannya orang itu sahaja. Permusuhan yang tu. Baik, kalaulah ada penyakit ni pada kita, hasad, dengki ataupun marah, kita tak boleh tengok orang yang lebih tinggi daripada kita, maka kita berusaha nak menjatuhkan dia. Salah satu cara kita nak jatuhkan orang ni, kita tanya soalan. Kalau dia tak boleh jawab tu, kita akan rasa seronok. Kalau dia jawab salah tu, kita akan rasa seronok.
Semua tu terjadi kerana apa? Kerana sifat dengki ataupun marah yang ada dalam hati kita. Jadi kita tanya soalan tu bukan nak tahu jawapan yang sebenarnya, tetapi kerana nak menjatuhkan seseorang tu. Kalaulah seseorang tu dapat memberi jawapan yang terbaik untuk kita yang bersifat dengki dan marah tu, sebenarnya jawapan tu akan menambah kemarahan kita, kedengkian kita dan permusuhan kita kepada orang tersebut. Sebab itulah dengan siapa-siapa pun tak boleh ada sifat dengki, tak boleh ada sifat marah kepada siapa-siapa pun, walaupun orang tu melakukan kesalahan kepada kita. Kerana nak memperbetulkan keadaan ni tak perlu dengan sifat dengki dan marah. Kalau orang buat salah kepada kita, kita nak memperbetulkan keadaan tu tak perlu marah, tak ada sifat marah, tak ada sifat dengki, no? Keadaan tu boleh diperbetulkan dengan elok. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, serta kedengkiannya sahaja, maka yang paling baik orang yang seperti ini bahawa engkau tidak perlu menjawab pertanyaannya. No? Jadi kalaulah jawapan yang diberikan tu betul, benar, nyata, maka yang sebenarnya dia akan menambah kemarahan, menambah permusuhan dan menambah kedengkian saja. No? Kalaulah kita bertemu dengan orang macam ni, diam. Kalau ditanya apa pun duduk sengap. Yang itulah jawapan yang paling baik. No? Bukankah telah disebutkan dalam sebuah syair, yakni syair Arab, kullu adawati qad turja izalatuha illa adawata man adaka an hasadi. Segala permusuhan tu adalah diharap akan hilangnya. Kita bermusuh dengan siapa pun dia boleh hilang, dia boleh reda, kecuali permusuhan yang berkelahi yang ditimbulkan daripada orang yang hasad akan engkau, kecuali orang yang dengki kat kita, dengki dengan kelebihan kita dan sebagainya. Kalau orang ni bergaduh dengan kita, maka permusuhan tu tidak akan hilang. Kerana nak menghilangkan permusuhan daripada sifat dengki yang terhasil daripada sifat dengki, dia kena hilangkan dengki dalam hati dulu, barulah bermusuh tu dia boleh hilang. Barulah permusuhan tu dia boleh hilang. Baik. Maka sayugianya bahawa engkau berpaling daripadanya, daripada orang yang dengki kepada kita. Benda ni berlaku banyak di pejabat-pejabat, di tempat-tempat kerja. Kadang-kadang kita dapati orang kata kita kat belakang kerana kelebihan kita, kerana kejayaan kita, kerana apa, kita berjaya menyusun program yang baik ataupun mendapat pujian-pujian daripada bos, mesti ada orang tak puas hati. Tugas kita bukan duk layan, tugas kita kena buat tak reti. Sebagaimana Nabi Adam AS, Iblis dengki ke dia, ada Nabi Adam peduli, sampai terkeluar daripada syurga. Ada Nabi Adam dia sibuk dengan Iblis? Tak ada. Nabi Adam turut perintah Allah Subhanahu wa taala, junjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Cara Nabi Adam AS menjanggah kedengkian Iblis, Nabi Adam tak turut segala perintah Iblis ataupun hasutan-hasutan Iblis. Begitulah dengan manusia yang bersifat dengki dengan kita. Tak payah layan, buat tak reti, jalan terus. Apa yang mereka nak kata di belakang kita, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkataan yang orang kata kat kita, orang kutuk kita, orang keji kita, sebenarnya dia tak akan menggugat sedikit pun kedudukan kita di dunia ni. Dia tak akan menghilangkan rezeki kita, dia tak akan memburukkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak akan menyebabkan diri kita jadi rosak, jadi sakit. Perkataan ni dia amrun ma'nawi, kata saja. Contohnya, saya makan mi, ataupun kita sebut api, api, api. Adakah mulut kita terbakar dengan kita sebut api tu? Tak terbakar. Yang terbakar tu pi cucuh betul api, pi suar tangan situ, tu terbakar. Jadi perkataan ni dia bayangan saja. Sonok kalau ada duit 2 juta lah, ada. Mana nak ada? Kena pergi buat kerja, kena pergi cari. Itu perkataan. Begitulah perkataan yang menyakitkan hati, dia menikam dalam hati kita. Tetapi kalau kita boleh kawal perasaan kita, kita lapangkan dada kita,
Kita tengok kata semua tu adalah kehendak-kehendak Tuhan daripada orang-orang yang Tuhan nak rosakkan dia. Kita diamkan lidah kita, kita diamkan perasaan kita, kita tumpukan pada urusan kita, benda tu dia akan berlalu. Sebenarnya satu perkara yang paling tak cerdik kalau kita duk uruskan perkataan orang dengan kita. Duk fikir. Dia kata aku macam ni, duk fikir tu benda yang tak cerdik lah. Kita jadi tak cerdik sama. Kalaulah perkataan tu perkataan yang menyakitkan tapi dia membina, dia boleh tunjuk kepada kita satu jalan untuk meningkatkan diri kita, ambil hak baik itu, kemudian beramal yang baik itu. Orang yang berkata tu biar, maka kita akan dapat satu faedah daripada perkara ataupun perkataan orang, iaitu kita dapat bina diri kita. Contohnya orang kata kat kita, dia ni kalau berjalan tak tegur orang langsung, kita perhati diri kita. Adakah kalau kita duduk berjalan tu kita tak senyum kat orang, kita tak bagi salam kat orang? Kalau betul cakap dia, ubah perangai kita, kita dapat satu kebaikan daripada apa yang dia cakap. Orang yang berkata tu confirm dapat keburukan. Jadi tak perlu kisah sangat dengan apa-apa yang orang nak perli ataupun kutuk ataupun kata kita tu, kerana kekurangan kita. Peruntukkan masa kita, sibukkan masa kita untuk akhirat kita dan dunia kita. Tak duk peduli bab depa tu. Maka sayugianya bahawa engkau berpaling daripadanya, daripada orang tersebut, dan tidak perlu membuat jawapan pada pertanyaannya. Tak payah duk susah hati nak jawab apa yang dia tanya. Ni dah umur 40 lebih ni, bila nak kahwin lagi contohnya. Dah 6 kali sambut raya duk balik single saja, tak payah duk peduli husband you free tak? I nak ambil husband you boleh? Bagi lagu tu kan. Soalan-soalan orang-orang lah kan. Ni dah kahwin 10 tahun, bila nak dapat anak? Macam kawan saya dulu kan, kahwin lama tak dapat anak, kan. Mai makcik-makcik, tokcik-tokcik, esok 2 orang lagi bila nak dapat anak? Tak hidup peduli orang macam tu. Kan, doa yang baik-baik saja kat dia. Dan engkau biarkan dia dengan penyakitnya. Kita biar, tak duk jawab, biar dia duduk dengan penyakit dia. Kalau dia mati, go to hell. Yadkhulu finnar, masuklah kamu dalam neraka kamu dengan penyakit kamu. Kita tak ada masalah. Kita tak ada masalah dalam bab tu. Tuhan tak beratkan kita, kita diam saja. Allah Ta'ala telah berfirman, fa'arid an man tawalla an zikrina walam yurid illa al-hayatad dunya. Surah An-Najmi ayat 29. Maksudnya, maka berpalinglah engkau daripada mereka. Tuhan suruh paling, Tuhan suruh lari, Tuhan suruh jangan layan, yang telah memalingkan mukanya daripada mengingati kami. Allah Ta'ala firman, palingkanlah diri kamu daripada orang-orang yang telah memalingkan mukanya, muka orang tu daripada mengingati kami. Orang-orang yang mana mereka ni tak ingat Allah, dengan sebab mereka lakukan maksiat, dengan sebab ada kedengkian di dalam hati mereka, dan dia sebenarnya tidak menghendaki kecuali hanya kesenangan hidup dalam dunia, kepuasan hawa nafsu. Apa yang mereka dengkikan, apa yang mereka marahkan pada kita tu sebenarnya kerana nak memuaskan hawa nafsu mereka, nak memuaskan diri mereka di atas dunia saja. Orang yang macam ni, jangan kita layan, sebaliknya kita larikan diri kita daripada mereka. Kalau macam pelajar-pelajar agama ni, selalunya orang akan tanya, nanti lepas habis mengaji ni nak kerja apa? Tak payah dia jawab. Biar makcik tu bodoh dengan bodoh dia dan mati dalam keadaan bodoh. Baik, tak payah dia layan. Baik. Orang yang mengaji agama ni, dia tak pernah fikir dia nak kerja apa. Saya masuk mengaji pun saya tak pernah fikir dulu. Kemudian saya dapat lebih apa yang saya tak fikir, secara percuma. Adik-adik ini pulut hafal teruskan mengaji agama sampai alim, lepas tu rasa sendiri apa yang Tuhan bagi. Sampai kita tak mau, banyak sangat ni lagi masuk neraka ni, sampai jadi takut. Baik, nak jawab soalan yang macam tu tak payah duk jawab. Biar makcik tu, makcik bawang tu dengan kebodohan dia, dan dia akan mati dalam kebodohan dia, dia akan berjumpa dengan Tuhan dalam keadaan bodoh dia. Kalau dia nak inhale pun ikut suka dia lah.
Tak ada masalah kita, baik. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, dan orang yang hasad itu pula pada setiap perkataannya dan perbuatannya selalu menyalakan api yang menghanguskan pahala amalannya sendiri. Kalau ada sifat hasad dalam hati kita, sifat hasad ni dia kena faham ta'rif, sifat hasad ni kita sakit hati dengan orang lain. Hati kita berasa sakit dengan orang lain, orang lain. Hati kita kalau orang lain dapat nikmat, kita berasa sakit, kita berasa susah hati. Kalau orang lain dapat bala, kita rasa senang hati. Itu hasad. Kita tengok kawan kita, dia bawa kereta baru mai kat kita, hati kita jadi macam mana? Hati kita berasa tak sonok, hati kita berasa sakit. Maksudnya hati kita ada hasad, kita kena buang. Kita kena buang. Cara nak buang macam mana? Kena mengajilah kitab penawar bagi hati. Kalau dalam ni dia tak cerita bab-bab tu. Kalau kita nak hurai satu persatu macam mana nak buang hasad, dia jadi satu tajuk yang lain dan dia jadi panjang cerita, cumanya dari segi secara umumnya, kalau ada macam tu, kita kena pandang sekalian orang di atas dunia ni, mereka semua mendapat kurniaan daripada Allah. Kawan kita dapat kejayaan, kawan kita dapat kebaikan, Tuhan bagi. Tak boleh kita nak hasad, kerana semua tu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada musuh-musuh kita yang ditimpa bala, tak perlu kita hasad, tak perlu kita gembira, kerana keadaan dia menanggung bala tu cukup perik. Kena kesian ke orang. Hati kita kena bersifat kasihan belas kepada semua orang, dan elakkanlah perselisihan, berkelahi, kerana berkelahi ni akan menyebabkan permusuhan. Permusuhan ni lah yang akan berlaku hasad. Jangan ada berkelahi dengan orang. Semua orang ni bagus, baik. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, orang yang hasad pula pada setiap perkataannya dan perbuatannya selalu menyalakan api yang menghanguskan pahala amalannya. Kalau ada sifat hasad dalam hati kita, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita yang terjadi daripada sifat hasad sebenarnya menghapuskan pahala amalan kita sendiri. Pahala mengaji, pahala menuntut ilmu, pahala baca Quran, pahala berzikir, pahala mengajak, habis semua dia makan. Memakan ia akan pahala segala kebaikannya, bandingan dia seperti halnya api memakan ia akan kayu api. Seperti hadis Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulul narul khutbah. Sifat hasad tu dia akan memakan segala kebaikan kita, bandingan dia seperti api membakar kayu api, hangus habis semua. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, kedua, bahawa adalah kejahilan itu, kejahilan yang tak dapat diubati itu berasal daripada kedunguan, hamaqah, dungu, benak orang panggil. Jangan biar ada sifat benak dalam jiwa kita, dalam hati kita. Sifat dungu ini juga tidak dapat diubati seperti perkataan Nabi Isa alaihi salam, aku tidak lemah daripada menghidupkan orang yang telah mati. Nabi Isa kata, nak hidup balik orang mati aku mampu, kerana mukjizat aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat buat macam tu. Tetapi aku tidak akan berjaya mengubati orang yang dungu, orang yang ada penyakit dungu, hamaqah, aku tak mampu nak ubati. Macam mana orang dungu ni? Contoh pertanyaan orang yang dungu ini seperti ada seorang yang baru saja menuntut ilmu. Ni dia nak cerita macam mana orang dungu. Ia baru sedikit belajar ilmu akal dan ilmu syarak. Dia mengaji bab ilmu akal ni sikit, ilmu syarak pun sikit. Ilmu akal ni ilmu yang kita fikir dengan akal, contohnya ilmu mantik, tu ilmu akal. Kemudian ilmu syarak, ilmu yang berpandukan Quran hadis, tu ilmu syarak. Dia baru mengaji sikit, lalu ia bertanya dan mengiktirad, lalu dia tanya, kemudian dia komplain terhadap seorang alim yang dalam ilmunya, yang telah lama menghabiskan umurnya
dalam mencari ilmu-ilmu akal dan ilmu-ilmu syara. Kita baru mengaji sikit saja, kemudian kita tanya dan kita komplain ulama yang besar-besar. Contohnya kita kata mana ada wirid lepas sembahyang ni, mana ada contohnya. Ataupun kita membid'ahkan amalan-amalan maulid Nabi SAW, ataupun membid'ahkan pelbagai amalan-amalan yang diamalkan oleh majoriti masyarakat Islam di negara ni. Kata tak ada hadis, ni mana ada hadis, Nabi tak pernah buat. Itu contoh orang yang dungu. Contoh orang yang dungu. Jangan jadi macam tu. Dia i'tirad terhadap seorang alim yang dalam ilmu. Contohnya seperti imam-imam mazhab, yang telah lama menghabiskan umurnya dalam mencari ilmu-ilmu akal dan ilmu-ilmu syara'. Si dungu ini sebenarnya tidak mengetahui yakni huraian masalah, dan ia menyangka bahawa segala masalah yang muskil, yang sulit baginya itu juga muskil terhadap si alim yang dalam ilmunya tadi. Ini sifat orang dungu. Dia sangka apa yang dia tak erti, orang lain pun tak erti, orang alim pun tak erti. Jangan kita bersikap macam ni. Baik. Jadi apabila si dungu ini belum sampai ilmunya seperti kadar ilmu si alim itu, maka pertanyaan itu adalah dikira daripada kedunguannya, maka soalannya tidak perlu dijawab. Yang tu. Jadi jangan kita bagi ada sifat dungu. Macam mana kita tak mau bagi sifat dungu ni ada di dalam hati kita, iaitu dengan kita bukakan hati kita memandang orang yang alim ni alim. Ulama-ulama yang garang kitab tu semuanya alim, semuanya ilmu mereka tu luas. Ilmu mereka tu luas berbanding dengan kita. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala ketiga, bahawa orang yang bertanya itu memang menghendaki petunjuk dan hidayah, tetapi apa yang ditanyakan tentang perkataan ulama sufi yang besar-besar itu adalah timbul daripada kedangkalan fahamannya. Ketiganya orang yang jahil yang memang dia nak tahu, nak dapat petunjuk dan hidayah. Sungguh pun macam tu, tapi apa yang ditanya tu daripada perkataan ulama sufi yang besar-besar. Pertanyaan tu pula adalah daripada kedangkalan fahaman dia. Fahaman-fahaman yang berbentuk ilmu tasawuf dan sebagainya. Orang yang seperti ini walaupun ia benar, memang benar-benar mau bertanya, tetapi ia masih jahil dan belum layak untuk memahami perkara-perkara yang dalam-dalam. Maka soalan yang seperti ini juga tidak perlu dijawab. Kalaulah orang tanya soalan-soalan yang dalam-dalam tentang ilmu tasawuf, dia memang nak tahu. Dia memang nak tahu, tetapi tahap ilmu dia masih belum boleh melayakkan dia mengetahui apa yang dia tanya tu. Kemuskilan yang ada dalam hati dia tu sebenarnya perlu dirungkaikan ataupun diubati dengan sifat sabar. Dia kena sabar. Contohnya dia tanya masalah-masalah hakikat, dia tanya masalah-masalah dalam kitab-kitab yang tinggi-tinggi, martabat 7, istilah-istilah yang sulit. Jadi soalan-soalan macam tu tak perlu dijawab. Kerana apa? Kerana ada pesanan Nabi SAW. Rasulullah bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nasa ala qadri uqulihim. Kami para nabi-nabi disuruh mempercakapi, yakni menyampaikan ajaran sekalian manusia mengikut qadar akal mereka itu, tahap kemampuan orang yang nak menerima. Nabi-nabi menyampaikan ilmu ikut qadar orang yang mendengar. Kalaulah kita sampaikan ilmu tak ikut qadar orang yang mendengar, yang tu sia-sia. Kita gunakan istilah-istilah yang sulit untuk orang faham, yang tu tidak membawa kepada maksud yang sebenar. Maksud yang sebenarnya iaitu kita nak menyampaikan ilmu, nak biar orang beramal dengan ilmu, bukan nak tunjuk kata kita pandai, kita banyak ilmu.
maka kita sampaikan mengikut qadar orang yang nak mendengar, keilmuan orang yang nak mendengar. Contohnya pada zaman kita ni, kalau zaman kita ni banyak daripada soalan-soalan yang kita dengar, yang kita dapat menunjukkan qadar ilmu tu yang cukup rendah. Contohnya berlaku di Mina, 12 masuk dah 13 Zulhijjah, jadi orang mai tanya, Ustaz, kami nak buat nafar awal, macam mana nak buat? Kan duduk di Mina dah, pakej 80k lebih, dia tanya nak buat nafar awal macam mana, sedangkan masa dia tu dah lepas daripada nafar awal. Nafar awal ni kita nak buat dia kena 12 Zulhijjah, sebelum terbenam, masuk waktu sebelum terbenam matahari tu dia kena niat. Niat di Mina tu kata nak buat nafar awal, ni dah 13 dah, terbenam dah matahari, duduk di Mina lagi, tanya nak buat nafar awal macam mana. Jadi tahap keilmuan kita tu teruk lah. Kalau kita habaq tak boleh buat, sekali dia nak jadi lagu lain lah tu, kan. Jadi ada yang tanya, doa kunut ni kalau kita tak baca sah tak semayang? Kita tahu dah, orang yang bertanya ni syarat rukun semayang apa dia tak tahu. Sebab apa? Sebab benda-benda yang macam ni cukup simple dalam agama kita. Dia ilmu yang paling rendah sekali. Sukar untuk seseorang tu tak tahu dalam masalah-masalah yang tersebut. Sebab apa? Sebab semayang ni kita dah buat hari-hari, dia lebih penting daripada makan minum kita. Tiba-tiba rukun, syarat, sunat ab'ad, sunat hai'ah kita tak tahu. Yang tu menunjukkan keilmuan yang cukup-cukup cetek. Jadi keadaan kita yang macam ni tak sesuai kita ajak ilmu yang tinggi-tinggi. Macam di Kuala Lumpur ni orang mengaji kitab hikam, kan. Banyak yang mengaji kitab hikam macam-macam lah. Apabila duduk bersembang-sembang, kita tanya, kitab penawar mengaji dah ke dah? Kitab penawar bagi hati pun tak pernah dengar nama, tak tahu kata kitab tu ada. Bidayatul Hidayah dah mengaji ke tak? Tak mengaji lagi. Kitab Minhajul Abidin bisa dengar tak? Tak tahu kitab Minhajul Abidin. Maksudnya dia masuk ke tingkatan entah ke berapa tu. Tingkatan ke berapa dah dia masuk. Dia tak akan boleh ilmu tu, hikam tu. Kerana sebelum mengaji kitab hikam, dia kena kitab-kitab yang lain dulu. Ulama dah susun dah silibus dia. Kalau kita langkau silibus tu, kita tidak akan dapat apa-apa faedah daripada ilmu tersebut, melainkan kita akan rasa berat, susahnya agama ni. Tak sampai tahap. Baik. Jadi apabila kita nak bercakap, nak mengajak, kena ikut tahap pendidikan orang yang di hadapan kita, kerana Nabi SAW menyuruh kita begitu. Bahkan Rasulullah SAW dan sekalian Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan mereka ni dengan ketinggian ilmu yang cukup dahsyat. Tetapi apabila sampai di hadapan umat mereka, mereka tak gunakan ketinggian ilmu mereka, sebaliknya mereka bertutur, bercakap mengikut qadar orang yang di hadapan mereka tu. Baik. Jadi apabila kita mengaji, ada perkara-perkara yang kita akan dapat jawapan dia dengan kita bersabar. Dengan kita bersabar, bukan dengan kita bertanya dan mendapat jawapan daripada guru yang kita tanya tu. Seperti bahagian-bahagian di dalam hati kita, seperti ta'rif-ta'rif di dalam kitab-kitab yang tinggi-tinggi apa semua tu, tak boleh kita dapat semua tu dengan jawapan. Tetapi kita akan dapat jawapannya dengan kita bersabar, dengan beramal, dengan istiqamah dan sebagainya. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, keempat, adapun kejahilan yang dapat diubati itu ialah kejahilan yang ada pada seseorang yang benar-benar mencari petunjuk dan ia mempunyai akal yang baik dan cepat memahami sesuatu masalah. Kejahilan ni dia boleh diubati.
Pertama sekali, kalau kita nak buang kejahilan yang ada pada diri kita, kita kenalah duduk di kalangan orang yang mencari petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Mencari petunjuk, mencari kebenaran di dalam kehidupan kita, mencari panduan hidup yang benar, itu mencari petunjuk, hidayah kalau dalam bahasa Arab tu. Kita kena dudukkan hati kita orang yang mencari petunjuk. Orang yang mencari petunjuk ni dia tak bersifat dengan orang serba tahu. Kalau kita nak cari petunjuk daripada Allah, kita jangan ada sifat serba tahu. Orang cakap sikit, aku tahu dah. Ni aku tahu dah. Orang tu bukan orang yang mencari petunjuk, orang tu orang yang ikut hawa nafsu. Orang yang nak cari petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, jambatan petunjuk dia iaitu ilmu. Dia kena bergembira, dia kena seronok memasuki majlis ilmu. Ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Ilmu yang rentetan dia datang daripada alim ulama yang dekat diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ni dia dapat buang kejahilan dia. Kemudian dia mesti sihatkan akal dia. Dia mesti baikkan akal dia. Yakni dia mesti bersedia berfikir dengan setiap ilmu yang dia dapat. Dia kena cari ilmu yang mencabar akal dia. Yang mencabar hati dia. Supaya dia boleh gunakan akal dia menjadi lebih baik dan sebagainya. Dan cepat memahami suatu masalah. Dia mesti bersikap di dalam hati dia dengan diri dia untuk memahami masalah. Ada setengah orang mengaji dia tak suka memahami masalah, dia tengok payah sikit, dia tak mau. Kan? Jadi dia tak buka akal dia untuk menjadi lebih cerdik. Maka orang-orang yang macam ni, dia akan dirundung dalam kehidupan dia dengan kehidupan-kehidupan yang menyesakkan diri dia. Contohnya kehidupan masyarakat sekarang. Masyarakat sekarang kalau kita pergi ofis-ofis kita mengajar, banyak orang yang sesak, banyak orang yang tak cukup duit kerana nak mengajar ataupun nak mengejar pujian orang. Tengok brand yang mereka pakai kan, tali pinggangnya, kasutnya kan, bagnya. Macam kawan saya cerita, takkan nak pakai beg, bawa beg pergi office yang 300-400 kena ribu-ribu lah baru orang nak tengok. Dia macam tu dia punya otak kan. Lepas tu duduk merungut lah, tak cukup duit apa. Pasal apa jadi macam ni masyarakat? Nak mengejar kemasyhuran, mengejar pujian-pujian orang. Pasal akal tak sihat. Bukan akal bodoh. Kalau kata bodoh dia pun marah. Akal tak sihat. Pasal apa dia akal itu tak sihat? Sebab dia tak proses akal dia untuk berfikir dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu. Dengan brand pakaian dah jadi masalah. Contohnya. Lepas tu putus cinta, bercinta, yang tu masalah besar. Padahal benda-benda ni semua mengarut. Kan? Tapi masyarakat dia terjebak dengan perkara-perkara ni pasal apa? Akal dia tu tak elok. Otak dia tu tak elok. Otak tu tak cerdik lah kita katakan. Sebab tu dia jadi benda-benda yang macam tu. Jadi nak mengelokkan akal, kita mesti duduk di tempat petunjuk-petunjuk, kita memikirkan ilmu-ilmu untuk memahami ilmu-ilmu tersebut, maka dengan sendirinya akal kita dia akan jadi cerdik. Kita tu dia akan jadi matang, kita dia akan jadi baik, kita dia akan jadi bergaya dan sebagainya. Baik. Ia bukan dipengaruhi oleh sifat hasad, marah, cinta akan kedudukan dan harta benda. Orang yang macam ni dia nak cari petunjuk bukanlah dipengaruhi ataupun diikuti oleh sifat hasad dia, ataupun sifat marah, ataupun suka pada kedudukan yang tinggi dan harta benda. Dia memang nak cari petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk yang benar. Dia langkah mai nak mengaji ni dengan niat nak cari petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa lama dinamakan nak hilangkan jahil diri kita.
dan ia adalah benar-benar seorang yang mencari jalan yang lurus, orang yang betul nak cari jalan yang lurus, dan pertanyaannya bukan berasaskan kepada hasad dan kerah kepala atau semata-mata hanya mau menguji kepintaran orang yang ditanya. Kalau ditanya memang dia betul nak tahu. Dia bukan nak uji orang, bukan asal daripada hasad dia ataupun sifat inat dia, kerah kepala dia ataupun macam-macam. Maka orang yang seperti inilah yang dapat menerima perbaikan. Maka soalannya harus dijawab, bahkan wajib ke atas engkau menjawab soalannya itu. Orang yang macam inilah yang menerima perubahan, menerima pembaikan. Orang yang macam ni. Kalau orang yang macam ni ditanya kita ada ilmu dengan apa yang ditanya, maka wajib kita menjawab soalan yang tersebut. Habis. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, perkara kedua yang perlu kita tinggalkan iaitu hendaklah engkau merasa takut bila menjadi seorang yang suka memberi nasihat atau memperingatkan orang lain, kerana pekerjaan itu banyak mengandungi penyakit. Apabila kita duduk di tempat orang yang ada ilmu dan memberi nasihat kepada orang, kena tanamkan di dalam hati kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut kita akan diserang dengan pelbagai penyakit, takut kita akan diserang dengan pelbagai kemudaratan. Hari ini semua nak jadi ustaz tanpa melalui proses nak jadi ustaz. Kalau kita tengok dalam Instagram macam-macam perkataan-perkataan yang baik, yang tu bagus. Tetapi kita apabila duduk dalam keadaan tu, kita kena takut dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana apabila kita sudah memberi nasihat kepada orang, sebenarnya kita dah buka hati kita dengan penyakit yang pelbagai. Kalau hati kita tak bersih, lam mim ka waw pi, lingkup. Tengah duk mengajar ni, dia akan mai takabur. Tengah duk mengajar ni, dia akan mai sombong. Tengah duk mengajar ni, mata hati kita tengok semua orang tak reti. Yang duk mengaji masuk syurga, yang duk mengajar masuk neraka. Jadi proses nak menjadi ustaz ni dia bukan mudah, bukan macam menghasilkan seorang engineer. Engineer ni kita boleh hajar dia dalam keadaan dia sembah berhala, tak ada masalah. Ilmu engineer ni, orang kafir boleh jadi engineer, kan? Orang-orang kafir boleh jadi doktor yang pakar. Dia sembah berhala, dia sembah siapa pun, ilmu tu tetap masuk. Kalaulah ilmu agama ni kita ajak seseorang tu hanya ilmu saja tanpa mendidik hati dia, dia akan jadi iblis. Dia tak akan jumpa jalan nak masuk ke dalam syurga. Tu risiko dia. Ilmu agama ni bukan ilmu yang senang untuk kita ajar. Dia tak sama nak melahirkan engineer. Dalam universiti mungkin setahun boleh keluarkan engineer 1 orang. Dalam sebuah pondok nak dapat 3 orang nak ganti tok guru pun sukar. Kalau dapat pun dia tak akan mampu menyaingi tok guru dia. Kalau ilmu dia tinggi tetapi rohani dia tentu tak akan dapat menyamai guru dia. Jadi apabila kita tengok orang yang mengaji agama, sebenarnya orang ni dia lebih berat lagi tanggungjawab dia daripada pelajar-pelajar yang duduk di universiti. Pelajar yang duduk di universiti, kalau dia lulus parisa, dia tak semayang, dia tak ikhlas, dia tak kabur, siapa pun tak peduli. Ilmu agama ni kalau dia lulus pondok, ma'had apa semua, dalam keadaan dia tak semayang, dalam keadaan dia tak kabur apa semua, yang tu bukan sekadar dia lingkup, orang lain pun akan lingkup juga. Kerana dia mengajar agama, dia akan bawa orang lain menjadi sesat seperti mana keadaan diri dia sesat. Tu. Kalaulah seseorang seorang pakar matematik, dia ajak anak-anak kita 1 campur 1 10. Semua orang faham 1 campur 1 10. Apa akan jadi orang yang 1 campur 1 10? Adakah mereka akan melahirkan anak zina ataupun apa-apa? Adakah mereka akan jadi satu rosak jiwa mereka apakah? Aduk macam tu ya. Tetapi kalau seorang ahli agama dia ajak kata sembahyang fardu tak wajib, orang pegang fahaman dia, pendapat dia. Satu orang pegang fahaman dia. Apa akan jadi pada satu orang? Tu agama. Baik. Jadi apabila kita dapat ilmu agama,
Tuhan beri kepada kita ilmu. Jangan hanya sekadar ilmu yang kita ambil. Kita kena ambil nur daripada ilmu tu juga. Ilmu agama boleh kita ambil daripada guru yang ajar kita. Nak ambil nur ilmu tu, kita kena beradab dengan guru yang mengajar kita. Kita kena berkhidmat dengan guru yang mengajar kita. Kita kena tawaduk rendah diri dengan guru yang mengajar kita. Ilmu tu boleh dapat dengan akal kita yang sihat, tetapi akhlak yang mulia tu kita hanya boleh dapat daripada nur ilmu yang ada pada guru kita tu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita duduk di tangga orang yang memberi nasihat ataupun memperingatkan orang lain dengan kebaikan, kita kena rasa takut kerana bidang tersebut, perkara tersebut, kedudukan tersebut sebenarnya mengandungi banyak penyakit. Penyakit riaknya, penyakit takaburnya, penyakit sombongnya dan sebagainya. Tak kena penyakit itu kecuali bila engkau sudah dapat mengamalkan apa yang engkau katakan. Kecuali apabila kita sudah dapat mengamalkan apa yang kita katakan, apa yang kita nasihati. Dia bukan seperti mana orang panggil pakar kaunseling ilmu agama ni. Dia bukan kita nasihat orang tu untuk dapat sesuatu manfaat kepada kita. Ilmu agama ni apabila kita nasihat orang, kita beri tunjuk ajar kepada orang, sebenarnya di dalam hati kita nak kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu asas utama. Kita mengajar ni kerana apa? Kata kita nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita nak duduk dalam kelompok orang yang duduk di belakang Nabi SAW. Yang tu niat yang sahih. Bukan untuk ambil nama, bukan untuk dapat pendapatan 6K sekali ceramah kan. 6K yang tu. Kita nak memahami jalan-jalan yang Rasulullah SAW suruh kita buat. Orang yang Nabi paling sayang iaitu orang yang menyebarkan agama Nabi, agama Allah. Kita nak yang tu. Baik. Apabila kita sudah sampai kepada kedudukan tersebut, jangan kita merasa senang. Dah hafal dah 30 juz, jangan merasa senang. Sebenarnya apa yang Tuhan bagi kita hafal tu, ada penyakit-penyakit yang mengiringi kita. Contohnya takabur dan sombong dan macam-macam lagi. Kita kena sedari perkara-perkara tu dan berusaha beramal dengan ilmu yang kita mengaji apa semua tu, barulah penyakit-penyakit tu dia akan hilang. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, maka tidak mengapa engkau menasihati orang lain, dan hendaklah engkau fikirkan pada apa yang pernah dikatakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita menasihati orang lain dalam perkara yang kita masih belum dapat beramal, mestilah kita sertakan dalam hati kita niat yang kukuh. Niat yang kukuh daripada, iaitu mudah-mudahan dengan apa yang aku nasihati ni dapat memberi keberkatan untuk aku beramal dengan apa yang aku nasihat. Mulut kita memberi nasihat, hati mestilah berpegang dengan niat ni. Di dalam hati kita kena kukuhkan niat tu, kena kukuhkan kehadiran maksud daripada apa yang kita nasihat tu. Janganlah apabila kita memberi nasihat, hati kita nampak keupayaan, kepandaian kita duk layan yang tu. Hati kita, nafsu kita dihembuskan dengan perasaan membangga diri, kita duk layan yang tu. Yang tu yang sebenarnya kita tolak orang masuk syurga, kita sendiri piduk pelik masuk dalam api neraka jahannam. Wal'iyazubillah. Baik. Nabi Isa alaihissalam berkata, ya bani Maryam, a'id nafsaka fa in ta'adta fa'idhin nas wa illa fastahi min rabbik. Wahai anak Maryam, Allah Ta'ala firman pada Nabi Isa, wahai anak Maryam, nasihatilah dirimu sendiri. Macam mana nak nasihati diri kita? Beramal dengan ilmu. Kita tahu satu ilmu, kita beramal. Tahu ilmu tentang sedekah, kita beramal. Tahu ilmu tentang cara nak ikhlas, kita beramal. Barulah engkau layak memberi nasihat kepada orang lain. Kita amalkan ilmu yang apa yang kita tahu, kemudian barulah ada kelayakan kita untuk menasihati orang lain. Jikalau tidak, kalau kita tak buat macam tu, maka hendaklah engkau malu terhadap Tuhanmu.
Jadi kalau kita menasihati sesuatu perkara yang masih belum kita beramal, kita kena pandang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan malu. Segala duk habaq ke orang, aku sendiri pun lingkup. Aku sendiri pun lingkup. Sebab itulah kalau saya parti kawan-kawan saya hok mengaji pondok betul ni. Kalau orang ziarah depa, ustaz, kami nak balik dah ni, nak minta nasihat. Depa tak pernah nasihat panjang-panjang. 7 perkataan tu panjang dah. Ni kawan-kawan saya yang mengaji kitab-kitab besar-besar ni, mengaji pondok sampai 20 tahun, 30 tahun. Budak-budak petani tu. Baba, kami nak balik dah, kami nak minta nasihat. Pendek saja depa ni. Pasal apa? Tawaduk, rendah dirinya. Paling-paling jangan tinggal sembahyang, jangan tinggal mengaji. Yang tu saja. Tak ada depa susun perkataan bunga-bunga, tak ada. Tak pernah berjumpa dengan kawan-kawan saya ni. Ada seorang babasuh, miskin yang teramat dia ni. Waktu dia mengaji sekali dengan pondok saya, dengan Pak Lang Zakaria tu. Lah dah buka pondok besar di petani. Dah masyhur, jadi ada orang-orang Malaysia pergi ziarah dia, kan? Pergi ziarah dia, apabila nak balik minta nasihat. Dia tag mesej kat saya, ana ni paling semak perut orang Malaysia, mazirah ana minta nasihat. Dia kata kan, semak perut lah. Dia kata kan, susah hati. Pasal apa? Ni orang-orang yang rapat dengan Tuhan. Mereka tak nampak kelayakan diri mereka untuk bagi nasihat. Ni hakikat soleh. Kita orang tak tanya pun nasihat dah. Dalam hati itu penuh dengan pelita-pelita syaitan. Nur dalam hati kita. Baik. Bagus memberi nasihat. Yang tak bagusnya menasihati dalam keadaan takabur, dalam keadaan kita lupa Tuhan, dalam keadaan kita tengok diri kita bagus. Nak up dalam Facebook tu sehari 1 juta pun tak apa, tapi nilai balik yang kita up tu adakah menjadi habuan untuk masuk syurga ataupun pertanyaan dalam kubur yang akan jadi masalah kita. Fikir betul-betul. Tu. Nak buat apa pun. Sebab apa? Sebab setiap inci daripada perbuatan, perkataan, Tuhan tanya. Tuhan tanya tu bukan zahir saja, zahir batin. Zahir batin kita. Kawan saya ni jangan lupa sembahyang, jangan lupa mengaji sungguh-sungguh. Lagi berapa? Lagi tak ada. Lagi tak ada yang tu ya. Kan? Pasal apa? Takut dalam nak memberi nasihat. Takut dalam nak memberi nasihat. Bukan tak perlu bagi nasihat, kena bagi nasihat. Tapi apabila kita memberi nasihat, sertakan takut kita, sertakan malu kita dalam hati. Pasal apa? Takut perkataan yang baik itu menjadi ulang-ulang yang membelit kita dalam kubur. Apa guna? Orang yang mendapat nasihat kita bersenang-senang dengan nikmat syurga, kita yang memberi nasihat duk berenang pelik dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Yang tu kita kena perhati sungguh-sungguh ni. Dia bukan main-main. Hidup dunia ni bukan main-main. Setiap apa yang kita buat, Tuhan akan tanya, Tuhan akan nilai, dan kita akan sampai kepada satu tahap, satu keadaan yang mana kita menjadi orang yang menjawab soalan-soalan, iaitu kita mati. Pada ketika itu kita tahulah hakikat yang sebenarnya. Baik. Kemudian kata muallif rahimahullah ta'ala, tetapi apabila keadaan memaksa engkau menjadi penasihat, maka hendaklah engkau menjauhkan dirimu daripada 2 perkara. InsyaAllah masuk dah kan? Ni bulan depan. Banyak keadaan yang memaksa kita untuk memberi nasihat, dan dia ada panduan. Imam Ghazali dia siap panduan untuk menyelamatkan kita daripada nasihat-nasihat yang kita utarakan. Kita selamat, orang dapat nasihat pun selamat. Yang ni bulan depan. Yang ni kena tahu. Pasal apa? Pasal akhir zaman ni memberi nasihat tu adalah satu perkara yang paling penting. Kena nasihat anak, kena nasihat mak, kena nasihat suami, kena nasihat macam-macam. Kawan-kawan pun kena sentiasa duk beri nasihat. Sebab apa? Kita orang panggil orang yang menumpang sama-sama kita dalam menjalani kebaikan, dalam melaksanakan kebaikan. Kalau seorang-seorang tak dapat lah ni lingkup, dia kena ada kawan-kawan tolong. Kawan-kawan tolong peringat. Jomlah kita sembahyang jemaah. Kena ada kawan-kawan. Kalau takat kita seorang,
takat wirid handphone tu lingkup habis semua no. Jadi dia kena ada nasihat. Jadi bagaimana kita nak nasihat apa yang perlu kita sediakan, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang no. Wallahu a'lam. Ada apa soalan nak tanya? Ada? Tak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.